إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma iftah alaina rahmataka wa ja'alna min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamid bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Yang dihormati pengurusi barisan Arida Kuasa, pegawai-pegawai masjid, para ilmuwan, ulama dan umarah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama untuk kuliah kita pada malam ini ya. Saya biasa bawa tasawuf ya, tasawuf, tapi pada malam ini saya bawa untuk persiapan kita untuk berpuasa ya, tingkatan puasa ataupun ia Ramadan ya, menghidupkan Ramadan dengan tingkatan puasa ya. Sebab puasa ini adalah dalam ibadat, tapi dia ada hubung kait dengan tasawuf. Nak menentukan sah atau terima oleh Allah puasa kita adalah bergantung dengan tasawuf. Jadi tiga sendi agama, akidah, tasawuf, fiqh, ibadat, muamalah, penakahan dan jenayah wajib kita pelajari ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wajib kita pelajari sebab dia ada hubung kait antara satu sama lain ya. Kalau kita cakap pasal akidah, dalam solat, akidah adalah satu syarat diterima atau tidak solat kita. Sebab a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang beriman. Beriman itu maknanya bab akidah. Ya, orang yang khusyuk dalam solat. Jadi ada hubung kait. Jadi tiga sendi agama ni kita ada hubung kait ya. Jadi tasawuf yang saya sampai kepada tuan-tuan ya, sebelum ini dan akan datang ada hubung kait dengan puasa kita ya, ada hubung kait dengan puasa kita ya. Kita tengok puasa kita ni diwajib oleh Allah berdasarkan ayat berikut ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183 ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi syariat puasa ni bukan untuk kita Nabi Muhammad SAW macam solat 5 waktu. Kita 5 waktu ni syariat kepada Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW, Nabi kita dan kita ya. Tapi puasa ni daripada umat dulu lagi. Sebab puasa ni ada hubung kait dengan kesihatan tubuh badan kita. Ada hubung kaitan dengan kesihatan tubuh badan kita ya. Jadi puasa kita ni ya, puasa kita ni ada 3 tingkatan. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Imam Al-Ghazali disebut puasa awam. Lepas itu puasa umum ya, puasa umum, itu puasa khusus, itu puasa khusus al-khusus. Tapi saya merujuk kepada kitab Syekh Abu Samad Al-Palembang. Dia bagi kepada 3 juga, tapi dia nama dia puasa awam pertama, yang kedua puasa hawas solihin muttaqin, hawas solihin muttaqin, yang tiga hawas muqarrabin dan arifin. Jadi yang kita nak bincangkan ni, kita puasa hawas solihin muttaqin. Ini puasa yang diterima oleh Allah SWT ya. Kalau puasa awam, puasa yang tidak diterima oleh Allah SWT ya. Jadi kita tengok tingkatan puasa itu tiga derajat, iaitu puasa awam. Awam orang biasa ya.
Puasa orang awam itu iaitu puasanya dengan menahan diri daripada makan, minum, memasukkan sesuatu dalam rongga, ya, melakukan persetubuhan pada siang hari dan perkara-perkara lain yang boleh membatalkan puasa saja. Jadi tak makan, tak minum, kalau yang umum saja, ya. Kalaulah ini sahaja puasa kita, ya, kita perkara-perkara lain kita tak jaga, ini yang Nabi sebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wa zama. Rawahu Imam Ahmad Ad-Darimi. Maksudnya berapa ramai orang berpuasa tidak mendapat pahala puasanya, melainkan lapar dahaga saja. Jadi ramai orang puasa tak dapat pahala puasa, lapar dahaga saja. Ya, ini pasal kita tengok puasa ni matlamat dia ialah nak mendidik tabiat makan kita. Ya, nak didik makan kita, tabiat makan kita supaya makan cara yang berhikmah, ya, yang ditentukan oleh syarak, supaya kita dapat menekankan kesihatan tubuh badan kita untuk meneruskan ibadah pada Allah SWT. Tapi puasa kita hari ini, puasa awam ni, ya, pesta makan. Puasa dipanggil puasa berpuas-puas. Macam-macam makanan ada, ya. Makanan yang tak ada dijual semasa bulan Ramadan, bulan Ramadan ada dijual. Ini pesta makan, ya. Suara saya boleh dengar tak? Boleh. Jadi puasa tadi, berapa ramai orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala puasanya, lain lapar dahaga saja, ya. Hadis dari Imam Ahmad Ad-Darimi. Menurut para ulama, iaitu orang yang berpuasa tetapi tidak menjaga diri dan anggota-anggotanya daripada melakukan perkara maksiat, dosa, ya, maka puasanya tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi dia tak jaga, ya. Jadi sekarang kita nak bincang ini puasa yang tingkatan kedua, puasa khawas solihin muttaqin, ya. Puasa khawas solihin muttaqin. Puasa khawas, puasa golongan khawas, iaitu orang yang solihin dan muttaqin, dengan memelihara diri daripada segala perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti derajat utama. Jadi dijaga, tak makan, tak minum, tak lakukan apa yang kita tahu sebelum ni tadi, ya. Di samping memelihara diri dan seluruh anggotanya daripada melakukan maksiat dosa, iaitu perkara yang haram, makruh, syubhah dan sia-sia. Ya, bukan haram saja, haram, makruh, syubhah. Syubhah itu sesuatu yang tidak pasti. Ya, Nabi kata, kalau Rasulullah SAW, "Faman ittaqa syubhah maka distabra'i dengan diri wa ahlihi." Siapa yang melihara diri pada syubhah, dia telah bersihkan diri dan agama. Ya, sia-sia. Syubhah ni kita tak pasti. Kita beli air mineral water, ada logo halal, beli. Tak ada logo halal, itu syubhah. Tak ada syubhah, ya? Kita tak pasti. Yang keempat ialah sia-sia. Sia-sia duduk saja, kita berzikir sama ada dengan lidah, dengan hati boleh, ya? Ini kita banyak melakukan perkara yang sia-sia. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 3, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman tak melakukan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dan Nabi sebut juga min husni islami tarku ma la yuhni. Orang yang beriman tak melakukan perbuatan sia-sia, ya, perbuatan dan perkataan sia-sia, ya. Jadi kita dididik begini, meliharakan semua tadi. Itu sebab dikatakan puasa ni madrasah Ramadan. Jadi kalau kita dapat didik diri kita semasa bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang kita akan bincang ni, makna puasa kita diterima oleh Allah. Kita adalah dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah SWT.
ya, dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Seperti ayat yang kita baca tadi, dia kata mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajib atas orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita dapat takwa tu, kita kena ini, ya, jaga. Pertama sekali kena melihara mata. Mata kita, ya. Jangan kita tengok perkara yang haram, makruh, subhah dan sia-sia. Jaga mata kita, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dazaru sahmun masbumun min syami iblis la'anahu Allah. Faman tarakahu khawfan min Allah Ta'ala atahu Allah imanan yajidu halawatahu bil qalbi." Hadis riwayat Al-Hakim, Tabrani dan Al-Bahaqi, ya. Maksudnya, pandangan mata itu adalah anak panah beracun punya iblis yang dilaknati oleh Allah. Kata, ya, barang siapa yang meninggalkan perkara yang ditegah kerana takutkan Allah, nescaya Allah mengurniakan kemanisan iman di hatinya. Ya, apa dia? Pandangan mata itu anak panah beracun kepunyaan iblis. Maknanya mata kita ni, kalau kita tak jaga, ya, kalau kita tak jaga, akan dikuasai oleh iblis. Bila dikuasai oleh iblis, kita melihat benda-benda yang maksiat tak elok. Itu maksudnya, ya, akan anak panah kepunyaan iblis, mana yang dikuasai oleh iblis. Jadi kita jaga, ya. Jadi barang siapa yang meninggalkannya, perkara yang tegah, kerana takutkan Allah, nescaya Allah mengurniakan kemanisan iman di hati. Halawatul iman, ya. Bahawa dia ada puasa diterima oleh Allah SWT. Dan kita tengok lagi sabda Nabi SAW, "Khamsun yubatin nasaim al-kazibu wal-ghibatu wal-namimatu wal-yaminu kazibatu wal-nazaru bisyahwah." 5 perkara batalkan puasa orang yang puasa, apa dia? Dusta, buat bohong. Kalau puasa maknanya tak ada puasa, kita tak ada. Kita boleh puasa lah, tapi tak ada. Boleh raya, kita pakai baju baru, bayar fitrah, tapi puasa tak ada, ya. Lepas itu mengumpat orang. Mengumpat tu masuk dalam kita punya terima WhatsApp daripada awal, kita panjangkan benda yang tak betul, ya. Lepas itu buat fitnah. Begitu juga kita terima berita-berita yang tak sahih, kita sebarkan balik, yang kita terlibat juga, ya. Sumpah palsu, pandangan dengan bernafsu syahwah, iaitu dengan penuh keinginan. Jadi kita memandang suatu ni, dia ada beberapa tingkatan, ya. Satu, renung pandang sekitar lalu, itu diharus oleh syarak. Itu kita menungkan. Kita menungkan maknanya kita memikirkan, tengok, mikirkan. 50% lah. Ini dah osak dah puasa kita, ya. Dan akhir sekali renung, tenung. Tenung tu dah sampai 1% lah. Kita tenung betul-betul. Itu sampai dengan fikir sekali, ini membatalkan puasa, ya. Jadi 5 perkara tadi batalkan puasa. Ini bukti bahawa kita punya mata kita cakap sekarang ni, mata kita ni kita kena jaga, ya, masa puasa kita ni. Yang kedua memelihara lidah daripada berkata perkara-perkara yang haram, makruh, subahah dan sia-sia. Haram, makruh, subahah dan sia-sia. Jangan kita bercakap benda-benda yang ditegah oleh syarak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyamu junnah wa idza kana yawmal summi ahadikum fala yarkus yawma idzin wala yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni ruhun shaim." Ya, maksudnya
Puasa itu adalah perisai. Perisai ini dia menjaga kita. Ya. Sekiranya seorang daripada kamu sedang berpuasa pada suatu hari, maka janganlah bercakap yang kotor, cakap yang tak baik, ya. Dan janganlah menengking, memarah, maki, hamun, peninggikan, bersuara dan sebagainya, ya. Jika seorang mencela atau ingin bergaduh dengannya, orang datang nak bertengkar dengan kita ke, nak bergaduh dengan kita ke, katakanlah sesungguhnya saya berpuasa, jangan lawan. Kalau kita sayangkan puasa kita, jangan lawan. Biar kita kalah di sini, jangan kita kalah di akhirat esok. Bila puasa ditolak, mana kita kalah di akhirat, ya. Jadi kita nak menang di dunia, menang di akhirat. Kita jangan lawan, ya. Ini yang disebut oleh Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, bagi cadang ya. Jadi daripada lidah tadi banyak lagi berkenaan maksiat-maksiat lidah. Kita dah bincang dalam bab tasawuf, yang kita dah bincang berapa banyak. Jadi ini antara contoh-contoh, ya, yang saya sebut dalam masa yang terhad ini, ya. Yang tiga, berpuasa hendaklah menjaga telinga. Hendaklah menjaga telinga daripada mendengar perkara yang haram, makruh, subahah dan sisi. Telinga dengar perkara yang haram, makruh, subahah dan sisi. Dengar orang mengumpat, jangan dengar. Kita dalam lift, kita dengar orang mengumpat, jangan ambil perhatian. Di pejabat sebelah meja kita, mereka mengumpat orang, kita ambil perhatian, kita juga terlibat, jangan, ya. Jadi dia kata yang menjaga yang haram, makruh, subahah dan sisi. So, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mughtabu wal mustami'u syarikani bil ismi. Orang yang mengumpat dan orang yang mendengar orang mengumpat berkongsi dalam dosa. Orang yang mengumpat dan orang yang mendengar orang mengumpat berkongsi dalam dosa. Syarikani bahasa Arab tentang syarikat. Jadi syarikani itu syarikat, ya, berkongsi. Jadi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu ini, ikut daripada pakar bahasa, ada 2,800 patah kata Arab dalam bahasa Melayu kita. Satu dari syarikat. Orang yang mengumpat dan orang yang dengar orang mengumpat berkongsi dalam dosa. Dalam lift, dia mengumpat orang, kita dengar, ambil perhatian, habis pahala puasa kita. Di pejabat pun macam itu. Jangan. Kalau kita dalam hati kita asaflah, ya, kita jangan sampai, kalau tak batal puasa kita, ya. Dan lagi itu hadis Nabi SAW, Inna Allah ba'asani rahmatan wa hudan lil alamin wa amarani an abhaqal mazamir wal khabarat, yakni baramita ma'arifah wal awsad allati kanat tuqbalu bil jahiliyah, rawayat Imam Ahmad, ya. Jadi kita cara bab telinga lagi, ya, jaga telinga kita lagi, ya. Dia kata hadis ni, sesungguhnya Allah SWT mengutus saya. Nabi kata Allah utuskan saya sebagai rahmat dan petunjuk kepada sekalian alam. Rahmat dan petunjuk sekalian alam, ya. Dia memerintahkan saya menghapuskan al-mazamir. Al-mazamir ni alat muzik yang ditiup seperti seruling, trumpet, saxophone dan sebagainya. Haram, kita minta. Ini hadis Nabi, ya. Jadi muzik kita semua ada campur dia, yang bertiup dia, ya. Dan kabaran, gambus atau yang bertali, muzik bertali, serta berhala yang disembah pada zaman jahiliah. Jadi kalau kita tengok dia punya razan pati apa tu, ada gambus-gambus, tak boleh. Walaupun dia pakai songkok, pakai jubah, pakai baju Melayu, tapi hadis kata tak boleh.
Ya, hadis kata tak boleh. Jadi kalau kita dengar, kita di pejabat-pejabat kita ikut orang ahli motivasi, dia kata kalau di pejabat tu dia mainkan muzik cara yang perlahan, dia kata meningkatkan productivity. Bohong, meningkatkan dosa kita. Sebab itu ditegah oleh syarak. Ya, itu ditegah oleh syarak. Sebab hadis yang saya baca ni, sesungguhnya Allah mengutuskan saya sebagai rahmat dan petunjuk sekalian alam. Dia memerintahkan saya menghapuskan al-mazamir, ya, muzik, alat muzik yang bertiup, trumpet, saxophone dan sebagainya, dan kabaran, iaitu gambus dan alat muzik bertali, gambus, gitar dan sebagainya, ya. Serta berhala yang disembah pada zaman jahiliah. Tengok, sama peringkat dengan berhala zaman jahiliah, ya. Ini kita jangan bila kita buat kerja, kita di dalam kereta, kita pergi kerja, kita dengar muzik, tak salah, ya. Adakah masa bulan puasa je? Ya, bulan puasa jangan. Dan kita teruskan selepas bulan puasa pun jangan. Sebab itu dikatakan puasa ni madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan ada mendidik kita. Apa yang tak boleh masa puasa ni, lepas puasa esok pun kita tak boleh juga. Ya, ini kata madrasah Ramadan. Baru puasa tu dapat beri kesan langsung pada diri kita menjadi orang yang beriman, bertakwa. Ya, mudah-mudahan kamu bertakwa, dikatakan disyariatkan puasa, ya. Yang keempat, orang yang puasa hendaklah menjaga kaki dan tangan daripada melakukan perkara-perkara yang haram, makruh, syubhah dan seksi, ya. Kaki pergi tempat-tempat yang tak baik, ya. Pergi tempat-tempat yang tak baik tak boleh, ya. Kita tengok yang sia-sia, wallazina hum 'anil lawi mu'ridun, ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina hum 'anil lawi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Perkataan dan perbuatan sia-sia. Apa dia sia-sia? Kadang-kadang pukul 6 petang hari Sabtu Ahad, contoh, kita ada di rumah, ya, ada di rumah ketika itu makanan dah ada dah. Kita saja-saja, kita start kereta, start motor, pergi pasar malam. Pergi pasar malam, kawatannya saja-saja, tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang tuan-tuan tak ambil perhatian, ya. Waktu itu ada program yang cukup baik. Kalau dulu dipanggil jejak rasul, betul tak? Jejak rasul, tuan-tuan, bukan saja-saja dia orang program tu. Dia ambil daripada Al-Quran tu. Dia ambil tag daripada Al-Quran tu, cerita-cerita rasul dan kesan-kesannya yang masih ada lagi. Itu. Ini kita start motor, pergi jalan pasar malam, tanya apa saja je, ataupun nak cari sikit apa-apa yang boleh buka selera makan. Dan buka selera apa, tuan-tuan, dia 3 pinggan boleh makan dah. Tak boleh, jangan makan dia, kita kena berhemah, ya. Lepas itu kita tengok firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tabghis fasadan fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Apa juga yang merosakkan, dia buang sampah, buang plastik dalam sungai, ya, buang kubah-kubahan dalam sungai dan sebagainya. Ini ditegah syarak, tuan-tuan. Tapi sekarang kita dah ada modern sikit, ada sistem kubahan berpusat, ya. Sebab apa? Air sungai itu, tuan-tuan, ini adalah sumber minuman, ya, sumber minuman bagi haiwan-haiwan dan sumber air untuk tumbuh-tumbuhan. Kalau tak dicemar, kalau dicemar, dia akan merosakkan mereka. Sebab Allah sebut dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Setiap yang ada antara langit dan bumi ini, ya, sama ada bukit bukau, gunung ganang, tumbuh-tumbuhan besar kecil dan sebagainya, haiwan-haiwan, semuanya bertasbih kepada Allah. Semua bertasbih kepada Allah.
Dan kita pula cemarkan sumber makan minuman mereka. Haram buku. Ya? Saya ada tulis satu buku tuan-tuan, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar perspektif Islam, akan diterbit oleh Dewan Bahasa dan Persatuan. Ada saya ceritakan di sana. Kita rasa tak bersalah, tak boleh. Ya? Ini juga. Jadi bulan puasa kita tak boleh buat macam itu. Jadi lepas bulan puasa, ya. Lepas bulan puasa pun kita dah dididik oleh madrasah Ramadan, kita teruskan, ya. Teruskan akhlak kita, sikap kita macam mana di bulan puasa, ya. Lepas tu yang kelima, memelihara perut, ya. Memelihara perut, ya. Memelihara perut ketika berbuka dengan tidak memakan makanan yang haram, makruh, syubhah dan subhah, ya. Tidak berfaedah berpuasa dengan menahan diri daripada makan makanan yang halal, tetapi berbuka dengan makanan yang haram. Makanan yang haram, ya. Bagi mereka yang berbuka dengan makanan yang haram, diumpamakan seperti membina istana dengan meruntuh sebuah negara. Ulama berpandangan seperti membina sebuah istana, meruntuh sebuah negara. Mana itu? Ini yang lazimlah, ya. Masa saya berkhidmat dengan pegawai kerajaan itu, selalu tuan-tuan saya tiba jemputan berbuka puasa di hotel-hotel. Siapa yang jemput itu? Ini semua supplier, kontraktor, tuan-tuan. Haram. Itu rasuah. Saya tak pergi, tuan-tuan. Jangan. Tuan-tuan tahu belanja kos dia berapa? Sampai 300 satu kepala, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi KL Tower yang musim, RM265 satu kepala, tuan-tuan. Ini makanan dah pembaziran dan ditaja oleh ini, ya. Jangan, ya. Kalau kita berbuka makan, kita berpuasa, berbuka yang haram, apa dia? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Ya. Tidak masuk surga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Itu juga, ya. Seorang yang bekerja, ya. Bekerja ponting kerja tu, ponting kerja tu makan di haram tu. Saya dah buat kajian 1 minit, orang yang gaji 5,000 ponting 1 minit saja, dia makan duit haram sebanyak 54 sen. Kalau gaji 5,000, itu satu kajian yang kami buat, ya. Sebab apa? 5,000 gaji 30 hari sebulan, tolak 8, 22 kali 7 jam sehari, ya. Jadi 1 jam 60 minit, tuan-tuan akan dapat lebih kurang 54 sen. Kita makan, bagi isteri makan, bagi anak makan, beli pakaian, bagi solat, tak diterima. La yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh makanan haram. Ya, jangan tuan-tuan lihat ini nampaknya kecil, tapi dalam, kalau tengok dalam bab riba, 1 dirham riba, 1 dirham ni sen, dinar ringgit. 1 dirham orang makan riba lebih buruk dosa daripada 36 kali berzina. Jadi Islam tu dia tak kira banyak atau sikit, buat itu je salah. Ya, kalau kita tengok dalam ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil mana pun kebaikan yang kita buat akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Sekecil mana kejahatan akan dibalas oleh Allah dengan kejahatan, ya. Dan sabda Nabi SAW, kamin sa'imin laisa lahu min siyami lajub wa zaman, maka min sa'imin laisa lahu min qiyamil syahr, ya. Berapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat pahala puasa, melainkan lapar dahaga saja. Dan berapa banyak orang yang solat malam tidak mendapat pahala solat malamnya, melainkan berjaga saja. Sebab dia beribadah tapi dalam masa yang sama maksiat tidak tinggal, ya, tidak tinggal, ya. Dan kita tengok hadis berikut, al-mu'minu ya'kulu bi ma'yin wahidin wal kafiru ya'kulu bi sab'ati ab'ain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Maksudnya seseorang mukmin itu makan satu perut, sedangkan orang kafir makan 7 perut. Jadi Nabi kata orang mukmin ni makan satu perut, orang kafir 7 perut. 7 perut tu menunjukkan banyak. Itu sebabnya kita orang sedap jumpa, bagi salam, jumpa, apa khabar keluarga, apa khabar awak, sihat, apa khabar keluarga. Kalau Cina dia tanya apa tuan, sudah makan? Dia tanya sudah makan kan? Sebab makan bagi dia orang tu yang utama, ya. Jadi kita tak, ya. Lepas itu kita tengok lagi satu. Dia kata hasbuna Adam aqulan yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fasuluhu ta'ami wasulusu sari syarabi wasulusu linafsi. Ini kaedah yang ditunjuk oleh Nabi. Cukuplah bagi anak Adam makan beberapa suap untuk menegakkan tulang belakangnya, ya, untuk kita nak bergerak, nak beribadah. Jika hal ini tidak mungkin, maka sepertiga daripada makanan, sepertiga daripada minuman, dan sepertiga daripada ruang pernafasan. Jadi perut kita tu bagi pada 3. Satu, ruang untuk makanan. Yang kedua, untuk minuman. Tinggalkan kosong ruang pernafasan. Itu dianjurkan Nabi. Kalau kita penuhkan ruang pernafasan tu, kita isi juga, itu yang kita tak boleh bangun solat maghrib tu. Ya, itu yang tak boleh bangun tu, solat maghrib, ya. Lagi satu, jangan kita kedekut, ya. Jangan kedekut dan jangan membazir, ya. Jadi kita tengok membazir. Sekarang ni masalah kita bulan puasa pembaziran, ya. Kita tengok ketika berbelanja semasa atau sebelum berbuka puasa hendaklah tidak berlaku pembaziran. Jangan membazir, ya. Wala tubazir tabzira, ya, surah Al-Isra ayat 26. Dan janganlah engkau membelanjakan harta pun dengan boros dan melampau, ya. Dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna mubazirina kanu iwada syayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Maksudnya sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara syaitan, ya. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhan. Sangat kufur kepada Tuhan. Jadi kita jangan membazir. Jadi perbelanjaan jangan kedekut, jangan membazir. Sederhana. Nabi kata ayu umur ra'saluha, ya. Perbelanjaan sederhana. Syariat Islam menganjurkan supaya berbelanja secara sederhana. Di antara keduanya, iaitu tidak kedekut dan tidak bazir, berdasarkan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina idza anfaqu lam yusyriku wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Surah Al-Furqan ayat 67. Dan juga mereka yang diredai oleh Allah, yang apabila belanjakan hartanya tiada melampau batas, memboros, ya, dan tidak bakhil, kedekut. Sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul, sederhana di antara kedua-dua cara, tidak boros dan tidak bakhil, ya. Beberapa tahun yang lepas tu, ada satu kajian oleh Berita Harian. Dia buat kajian, ya. Dia buat kajian 4-5 tahun lepas, 5-6 tahun lepas dah. Dia kata satu hari, ya, orang buang makanan ni 1000 tan makanan yang dikutip oleh sampah. Dia kata 1000 tan makanan dibuang oleh rakyat Malaysia sehari pada bulan puasa. Tengok, ambil buang, beli buang, ya. 1000 tan itu, dia boleh makan untuk 7 juta orang. Tengok pembaziran. Jadi ini kadang-kadang kita tengok, kita ada anak 3 orang, suami isteri bekerja, anak 3 orang, masing-masing beli, penuh atas meja tu.
Ini pembaziran, ya. Puasa ni nak mendidik kita supaya makan secara berhemah, sederhana. Yang Nabi kata khairu umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan tu ada sederhana. Dan kita tengok daripada kasihnya Allah pada kita, ya. Sampai disebutkan daripada surah Furqan ayat 67 tadi, ya. Wa iza wallazina iza anfaqu lam yushriku wa lam yuqturu maka baina zalika qawama. Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah yang apabila belanjakan hartanya tidaklah melampau batas dan tidak kedekut bakhil, ya. Sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua, yang tidak boros, tidak mubazir. Kita. Jadi adakah bulan Ramadan dia macam ini? Tidak, ya. Itu sebab saya sebut ulang balik. Disebut kita bulan puasa ni madrasah Ramadan, sebab mendidik kita. Jadi puasa ni nak didik tabiat makan kita cara yang benar, ditentukan oleh syarak supaya kita sihat walafiat. Hari ini kita tengok berapa banyak kita penyakit-penyakit. 3 serangkai lah, 4 serangkai lah, macam-macam lah, ya. Kalau kita ini tuan jaga makan, insya-Allah tuan-tuan tak kena, ya. Jadi berapa banyak, ya, sampai disebutkan sekarang kita masalah kita pembaziran. Kalau kita kata negara-negara yang bergolak, berperang, ditimpa bala bencana, itu satu ujian Allah. Tapi sebenarnya kita juga diuji oleh Allah. Diuji dengan kekayaan, kemewahan. Diuji tentu. Kita tak lepas daripada ujian Allah. Itu sebab Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mubazzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ya. Surah Al-Isra ayat 27, ya. Barang siapa orang, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara syaitan. Allah sebut saudara syaitan. Mana Allah sebut murka tu sama taraf dengan syaitan, ya. Sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Kufur, cukup engkar pada Allah. Jadi adakah kita mesti mencontohi mereka? Syaitan. Jadi kita jaga tabiat makan kita, ya. Jadi macam saya sebut tadi, bukannya semasa kita bulan Ramadan saja, tapi madrasah ni kita teruskan. Macam mana kita makan berhemat, ya. Saya alhamdulillah tuan-tuan, saya dapat jaga benda-benda ini sebab saya mengaji agama daripada awal. Jadi saya dididik tabiat makan. Alhamdulillah kita sihat, ya. Penyakit hari ini banyak-banyak penyakit betul. Tuan-tuan minum teh tarik cukup popular. Tuan-tuan tahu susu yang diguna untuk teh tarik itu bukan susu tuan, krema tuan, ya, krema, ya. Jadi itulah. Seterusnya bila berbuka puasa, ya, mereka termasuk. Jadi ini daripadanya antara yang kita jaga masa puasa. Jadi puasa awal soleh mutakin yang kita nak usahakan untuk tahun ini, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan puasa kita terima oleh Allah. Jadi siapa yang berhajat dengan booklet saya, penerangan lanjut, saya boleh ada kat kereta saya, dan buku-buku saya siapa berhajat ada kat kereta saya. Ini boleh kongsi dengan keluarga, ya. Jadi sekali itu, iaitu kepada Allah SWT, tengok rumah saya, minta maaf, dan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa ala rabbana salam alayka jannatan tabaraka ya jalal Allah. Ulama wa min syuhada wa jannatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Akhirnya tasbih kafarah dan surah Al-Asr.